Okey. Macam mana nak faham rahmat Allah Ta'ala itu diberi kepada semua makhluk semasa di dunia? Okay, kita boleh tengok dekat muka surat nombor 5. Tengok kat muka surat nombor 5 dalam nota yang ada edarkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, bukti yang paling jelas kalau nak tahu rahmat Allah ni dia tidak bertepi. Allah bagi kepada semua surah yang contoh yang paling mudah kita dapatkan maklumat itu dalam surah Ar-Rahman. Surah nombor 55. Kan terang-terang nama surah tu nama Allah Ar-Rahman. Jadi kalau nak tahu bukti contoh apa rahmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada semua makhluk dia, maka kita kata bukalah surah Rahman, surah nombor 55. Dalam tu kita akan jumpa bukti. Contohnya Allah Ta'ala kata dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insan, Allah telah menciptakan insan. Insan tu siapa? Semua. Kan? Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui insan itu jadi apa agama dia, apa pegangan dia. Tapi Allah ciptakan kepada semua insan. Lepas tu Allah mengajar semua insan itu al-bayan, dia boleh bertutur. Kan Allah tak pilih dia muslim ke tak muslim ke, dia boleh bertutur, dia boleh meluahkan apa yang ingin dia sampaikan. Begitu juga Allah menjadikan matahari dan juga bulan dapat kepada semua manusia. Bacalah sampai habis surah Ar-Rahman lah. Okey, itu rahman Allah di dunia ni. Semua orang dapat rezeki, betul? Semua orang dapat udara, semua orang dapat berjalan, semua orang dapat apa? Semualah. Jadi Allah tidak memilih siapa pun manusia. Itu adalah bukti rahmannya Allah semasa di dunia. Tetapi rahmannya Allah itu juga bukanlah hanya setakat di dunia, tetapi ia juga, rahmannya Allah itu juga akan Allah bawa sampai ke hari akhirat. Semua juga dapat. Okey, semua dapat tu macam mana di hari akhirat? Okey, di hari akhirat kalau tengok muka surat nombor 5, okey, bawah sekali itu ada ulasan yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalili, muka surat nombor 5 tu. Okey. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalili, cuba tengok baris yang ketiga terakhir di dalam nota ni. Okey. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalili, dia kata rahmannya Allah ni kepada orang beriman dan kepada orang kafir di hari akhirat macam mana? Allah Ta'ala akan mengadili mereka melalui penghisapan. Sebab tu semua orang mereka akan dibicarakan. Allah tak pilih-pilih. Semua akan dihidupkan, akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allah bagi peluang untuk mereka berhujah. Mereka nak bagi alasan apa? Mereka nak kata apa? Dan Allah bagi peluang untuk mereka datangkan bukti sekalipun. Kalau mereka kata tak buat, apa bukti? Kalau mereka buat, apa bukti? Lepas tu semua orang akan ditimbang amal. Kan? So itu menunjukkan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan menganiaya sedikit pun. Allah tidak akan bayar sedikit pun. Allah Ta'ala tak akan buat sesuatu yang bukan menunjukkan rahmat dia kepada semua manusia hatta di hari akhirat nanti. Okey, selesai tentang nama Ar-Rahman. Okey, sekarang kita nak masuk kepada nama Allah Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Muka surat nombor 6 bagi sesiapa yang ada nota. Kita ada sahabat yang nak nota dekat TikTok. Tuan-tuan boleh tinggalkan maklumat tuan-tuan hantar kat saya mesej. Nanti saya berikan email, alamat email. Tuan-tuan bagi kat alamat email, nanti saya hantar dekat email. Walaupun ada yang minta minggu lepas, saya itulah terlupa sebenarnya. Orang Melayu muda. Tuan-tuan yang kata, saya tak kata. Okey, kita bincang sekarang nama Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Okey, kalau nama Allah Ar-Rahim itu muka surat nombor 6, Ar-Rahim adalah zat yang memiliki kasih sayang yang hanya ditujukan kepada orang yang beriman di dunia juga di hari akhirat sebenarnya. Beza je dengan Rahman tu. Ar-Rahman
rahmatnya Allah itu dia kepada semua makhluk dia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim, dia memilih hanya untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Okey, apa dalil dia? Apa hujah dia? Kita boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 43 muka surat nombor 6. Cuba tak di bawah tu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana bil mu'minina rahima. Allah kata apa? Dan dia adalah Maha Rahim, Rahim penyayang kepada orang yang beriman. Disebut itu Rahim bil mu'minin, bagi orang yang beriman. Okey. Dekat situ bukti dalil yang jelas menunjukkan kasih sayang Tuhan, penyayangnya Allah Ar-Rahim itu dia hanya kepada orang yang beriman. Okey. Macam mana kasih sayang Allah Ta'ala itu, rahmatnya Allah Ar-Rahim itu diberikan kepada orang beriman? Tengok keperangan yang kedua. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan Allah bersifat Ar-Rahim hanya kepada orang yang beriman di dunia dengan memberikan hidayah dan juga taufik ke arah supaya beriman dan juga ketaatan. Contoh, kalau rahmannya Allah kepada semua manusia, tak kira muslim, Allah bagi rezeki. Semua orang boleh jadi kaya. Semua orang boleh makan. Tetapi bab iman, Allah memilih kepada orang yang beriman. Seorang yang beriman, dia willing untuk dia ikut wahyu, untuk ikut Muhammad. So Allah akan bantu dia. Allah bagi dia petunjuk, Allah bagi dia kekuatan, taufik untuk bawa dia menjadi orang yang taat. Nampak tak pemilihan dia? Ya. Sebab itu dalam perkara dunia Allah memilih semua orang. Allah bagi pada semua orang. Tetapi kalau bab agama, bab keimanan, bab ketaatan, Allah pilih kepada manusia yang dia nak beriman saja. So Allah akan bagikan kekuatan kepada mereka. Itu contoh. Okey. Macam mana pula rahimnya Allah itu di hari akhirat? Macam mana? Okey. Rahimnya Allah di hari akhirat itu hanya kepada orang beriman adalah dengan mengurniakan kepelbagaian nikmat syurga, dan syurga takkan dimasuki oleh sesiapa pun melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Reason. Kalau macam di akhirat, semua orang akan dibicarakan. Tetap Allah Taala tidak akan memilih diri. Okey. Semua orang akan dibicarakan. Para nabi dibicarakan, umat-umat dibicarakan. Kita pernah sebut minggu lepas contoh kan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah akan adili dia walaupun dia nabi. Dia Rasul, Allah tanya pada dia, awak dah buat ke tugas sebagai Rasul? Dia dah jawab. Tapi Allah tanya balik kepada umat dia. Dia bagi peluang untuk mereka menjawab. Tapi mereka kata tak ada. Akhirnya Allah minta kepada Nabi Nuh, kemukakan bukti. Siapa bukti kau? Siapa saksi yang boleh mengatakan kau telah menyampaikan? Begitulah. Semua Nabi macam tu. Atau Nabi Isa akan ditanya. Semua Rasul, termasuklah kita semua, Allah kan hisab. Semua orang diberi peluang untuk pertahankan diri. Tapi kita beriman ni, kita tahulah kan, kita nak bohong macam mana. Sebab kita percaya tangan akan bercakap, kaki akan jadi saksi, kulit-kulit jadi saksi. Kita ada buku kiri dan kanan kita bagi tahu. Sebab kita beriman pada nakul iman tu, kita percaya malaikat. Jadi orang tak beriman, dia tak percaya adakah malaikat ni, ia ke nanti dibalas baik buat balik semua tu. So mereka tak percaya, tak apa, Tuhan bagi peluang untuk mereka kemukakan alasan. Tapi orang beriman ni, apabila dia dah diadili, dah dapatkan bukti, maka Allah beri mereka kelebihan lain, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Itu tanda rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dapat sedikit sebanyak perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dekat dunia di akhirat. So kesimpulan dia, Ar-Rahman untuk semua makhluk di dunia, di akhirat. Ar-Rahim untuk hanya orang beriman saja di dunia dan di hari akhirat.
Jadi antara dua nama ni, dua sifat ni, mana lebih besar rahmatnya, lebih umum? Jadi tentulah Ar-Rahman. Oleh kerana itu Allah sebut dulu yang umum, baru sebut yang khusus. Lepas tu Allah susun Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Jangan nak nampak susunan dia tu. Nah, di sebalik susun tu sebenarnya dia nak merujuk pada yang umum kepada yang khusus. Okey, jelas? Nak dapat dalil lain, nak dapat hujah yang lain. Okey. Kalau kita tengok dekat muka surat nombor 6 bawah sekali tu, kita akan menemukan dalam Al-Quran nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman kalau kita tengok dalam Al-Quran lebih kurang ada berapa kita pernah sebut sebelum ni. Nama Allah Ar-Rahman tu lebih kurang ada 57 kali. Yang 6 tu kah, yang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Rahim dia sekali. Rahman Rahim ada 6 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Satu daripadanya di dalam surah Al-Fatihah. Betul, alhamdulillah. Okey, dapat jawapan. Okey. Sekarang kita nak dapatkan lagi dia punya justifikasi. Kenapa Rahman tu disebut dulu sebelum Ar-Rahim? Tadi kita dapat dah umum dengan khusus. Sekarang ni Ar-Rahman tu pula dalam Al-Quranul Karim tidak pernah nama Ar-Rahman tu, kalimah Ar-Rahman tu diguna pakai kepada mana-mana makhluk. Keputusan nombor 6 bawah sekali tu, kata Ibn Kathir, nama Ar-Rahman ialah nama yang hanya dikhususkan untuk Allah sahaja. Nama ni tak pernah digunakan selain daripada Allah. Contoh ayat dia, kalau tengok dekat muka surat nombor 6, terjemahan muka surat nombor 7, surah Al-Isra ayat 110. Kalau tengok surah Al-Isra ayat 110, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Tengok ayat tu bunyi apa? Muka surat nombor 7. Tengok atas sekali tu Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, serulah, panggillah nama Allah tu pada nama Allah atau nama Ar-Rahman di mana sahaja kamu serukan. Dua nama itu tentang Allah. Betul tak? Dia dua je, Allah atau Ar-Rahman. Tetapi kalau nama Ar-Rahim, kalimah Ar-Rahim tu Allah pernah juga menggunakan Ar-Rahim itu kepada selain dia. Maknanya nama yang tak eksklusif lah. Maknanya kalimah Ar-Rahim itu tak eksklusif macam nama Allah Ar-Rahman. Contoh, muka surat nombor 7, surah At-Taubah ayat 128. Ni ayat yang kedua terakhir surah Taubah. Yang ayat berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Cuba tengok nama Rahim dekat ujung tu. Ar-Rahim dekat surah Taubah ayat 28 tu, itu bukan tentang Allah Rahim kat situ. Itu tentang siapa tu sebenarnya? Ada tentang Rasul. Nabi SAW, Allah menggambarkan, Allah mengatakan Nabi Muhammad ni Allah utuskan, dia mempunyai sifat Rauf, belas kasihan, juga Rahim. Tapi Rahim kat situ bukan merujuk kepada Allah, tetapi kepada Nabi. So Allah menggunakan kita seorang Rasul, dia ada sifatnya Raufun Rahimun. Jelas? Menunjukkan bahawa nama Allah Ar-Rahman dia eksklusif, tak pernah diguna pakai kepada mana-mana makhluk. Untuk Allah saja. Memang nama tu tak pernah guna. Mereka untuk Allah saja. Tetapi kalau Rahim Allah gunakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah kita buat kesimpulan bahawasanya ada juga nama Allah yang khusus, bukan sekadar Ar-Rahman saja. Mungkin nama Al-Khaliq, juga Ar-Razzaq dan lain-lain. So kita dapat justifikasi yang kedua. Apa perbezaan
nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kenapa nama Rahman selalu duduk ke depan sebelum Rahim? Rahman, Rahim. Rahman dulu, Rahman baru Rahim. Kerana yang kedua adalah dari sudut penggunaan nama itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasannya, cuba tengok muka surat nombor 8. Kalau surat nombor 8 tu, nampak tak perbezaan dia tu? Ya. Okey, beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Okey. Yang ni kesimpulan dia secara ringkas. Kalau nama Ar-Rahman, dia ada 5 huruf sebenarnya. 5 huruf abjad. Kalau Rahim, 4 saja. Dari sudut bilangan huruf, Ar-Rahman dah lebih lah. Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, 5. Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim. Okey. Yang kedua, kita belajar ni, menyeluruh Rahman itu kepada semua makhluk di dunia, di akhirat. Kalau Rahim, hanya kepada orang beriman di dunia, di akhirat. Justifikasi yang ketiga, nama Allah Ar-Rahman hanya Allah menggunakan hanya untuk Allah saja. Tapi nama Ar-Rahim dipakai juga selain daripada Allah, untuk Allah dan juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Faham tak? Faham. Faham tu. Understood. Alhamdulillah. Okey. Bawah sekali tu, ini kesimpulan yang akhir lah. Okey, tadi ringkasan dia perbincangan kita. Okey. Kedudukan nama Ar-Rahman sebelum Ar-Rahim. Okey, ni dia punya kesimpulan, kan? Okey. Allah memulakan sesuatu yang umum. Kemudian baru Allah sebut sesuatu yang khusus. Sebab biasa dalam Quran disebut umum tu. Umum didahulukan, baru sebut yang khusus. Macam tu. Biasa kaedah di Quran dia seperti itulah. Contoh macam Allah nak menyebut tentang malaikat pada malam Al-Qadar. Allah sebut dulu tanazzalul malaikah war-ruh. Malaikat tu, malaikat lah. Ruh tu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril gelaran juga Ar-Ruh. Sedangkan Jibril termasuk dalam malaikah. Allah sebut dulu malaikah, baru Ar-Ruh. Umum, baru sebut khusus. Dalam kaedah Al-Quran mudah saja. Kalau Allah mengkhususkan sesuatu yang umum, menunjukkan yang khusus itu dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggilah. Dia berbeza dengan yang orang lain tadi tu. Okey. Nombor 2, didahulukan kalimah Allah. Okey, yang ni kalau kita bincang nama Allah, Rahman, Rahim, ada 3 nama. Kenapa dahulukan Allah, lepas tu Rahman, lepas tu Rahim? Okey, didahulukan kalimah Allah dalam ayat nombor 1 tu kerana kalimah ini merupakan nama yang khas bagi Allah. Maka nama yang khas didahulukan dulu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalimah Ar-Rahman didahulukan daripada Ar-Rahim kerana ia merupakan sifat yang khas bagi Allah, tidak disifatkan dengan siapa pun dengan kalimah tersebut. Manakala kalimah Ar-Rahim diakhirkan kerana sifat tersebut boleh juga digunakan kepada manusia. Faham tak? Maksudnya kalau Allah tu sifat tu khas untuk Allah je. Sebab dia nama. Allah ni dia tak ada sifat, dia nama saja. Tapi kalau Rahman, nama dan juga sifat. Ar-Rahim, nama dan juga sifat. Okay, jadi Allah dahulukan dulu sifat dengan Rahman. Okey. Kalau kita dalamkan sikit kita dalamkan. Ni kita dah sebutlah muka surat nombor 9 tu, penyebutan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Okey, saya kira selesailah kita untuk perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kakak boleh ingat tak? InsyaAllah, insyaAllah. Kurangkan makan jeruk Pak Ali ke apa semua. Okey, masam-masam. Tak ada ragu lagi. Okey. Habis yang Bismillahirrahmanirrahim. So, Allah memulakan dalam surah Al-Fatihah dengan kita puji dia. Selalu kita baca ulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca-baca. Sebenarnya
Allahu Akbar, Allah. Kita dah ulang Tuhan kita apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ulang tentang kasih sayang dia. Maknanya kalau kita baca dalam solat, maksudnya setiap hari kita telah memuji Allah, kita kata apa? Tuhan tu Rahman, Tuhan tu Rahim, Tuhan tu Rahman, Tuhan tu Rahim. Tapi kalau jadi dekat hidup kita, ada orang boleh salahkan Tuhan, marahkan Allah. Betul tak? Dia macam dia disangka buruk pada Allah. Sedangkan dia sebut Allah tu Rahman Rahim, Rahman tu Rahim, Rahman tu Rahim. Tapi mungkin sebab dia tak faham kot. Nanti kita akan bincangkan lagi sebab mungkin orang nampak rahmatnya Allah tu, rahimnya Allah tu mungkin yang dalam sudut macam baik aja. Mesti dia ingat macam yang ini indah je. Nanti kita akan kupas dekat ayat yang kedua, InsyaAllah. Tapi Allah ni sangat Rahman kepada Rahman dan Rahim pada kita, dapat lagi hidup lagi hari ni. Betul tak? Allah bagi nyawa, dapat lagi makan. Okey. Walaupun yalah, kadang-kadang perintah Allah ni kadang-kadang kita rasa berat nak buat. Allah larang pun kita langgar juga. Ya Allah bagi nyawa juga. Okey kita. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kita nak masuk kepada ayat yang kedua. Tapi sebelum masuk ayat yang kedua tu, dalam nota ni saya cover sekali ayat nombor 3 ya. Sebab ayat nombor 3 kita akan jumpa Allah tu Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Diulang sekali lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay, tapi untuk fahamkan ayat 3 ni, kita dah faham dekat keterangan ayat-ayat pertama. Cuma kita kena ambil maklum kenapa diulang sekali lagi. Kan disebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, betul. Ulang balik Ar-Rahmanirrahim. Kenapa diulang lagi? Kenapa Allah buat repetition? Kenapa sebenarnya apa dia nak bagi tahu kepada kita? Ni kita akan bincang nanti selepas Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kena terus kepada ayat yang kedua. Cuma ayat yang kedua tu saya tak sempat nak buat nota bertulis. Tak apa, nanti saya akan bagi minggu depan insya-Allah. Okey, kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hafal kan? Rabbil alamin. Tak hafal tadi kiamat Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ayat yang kedua ya. So kita masuk sekarang pada perbincangan tadabbur ringkas ayat yang kedua suratul Fatihah. Okey. Sahabat-sahabat yang ikut di TikTok ya, suara saya jelas ke? Boleh dengar ke? Sebab saya tak pakai mikrofon. Okey, kalau tuan-tuan inginkan nota, nanti tolong hantar mesej kepada saya, nyatakan alamat email. Saya akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Baik. Okey, kita masuk kepada perbahasan ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita kira patah perkataannya ada 4 lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Alhamdu maksud apa? Alhamdulillah, segala puji. Puji kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Allah itu dipuji? Allah dah buat apa sampai kita kata segala puji bagi dia? Rabbi. Rabbi itu maksud apa? Rabb, Tuhan. Nanti kita akan perincikan Rabb itu. Yang mana Tuhan itu Al-Alamin. Al-Alamin maksud apa? Semesta alam. Sekalian alam. Apa tu sekalian alam? Semesta alam. Apa tu semesta alam? Al-Alamin. Apa tu Al-Alamin? Sekalian alam. Okey, sekalian alam ni apa? Langit, langit, planet. Selain daripada Allah, sekalian alam. Selain daripada Allah, Al-Alamin.
Jadi dalam banyak-banyak al-alamin tu yang memang difokuskan, tentulah dua makhluk yang telah Allah ciptakan mereka adalah untuk mereka beribadah kepada Allah. Dua makhluk tu apa? Manusia. Sebelum manusia ada apa? Alam jin, malaikat. Makhluk antaranya ada jin. Sedua makhluk ini dalam surah Zariyat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sebab tu dua makhluk ni sebenarnya Allah tutup makhluk itu ada dekat surah yang terakhir sekali dalam Quran. Surah apa? Surah Al-Jin. Surah yang paling akhir sekali dalam Quran. Tak terbatuk ya. Ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmataka. Okay. Surah paling akhir sekali dalam Quran. Okay. Sebenarnya dia faham tu, dia saja tak nak sebut. Terkejut saya, Allah sebut tadi sakit jantung tidak meninggal guru tu. Okey, surah An-Nas. Kalau surah An-Nas, Allah kan sebut tentang manusia dan jin. Minal jinnati wan nas. Okey. Tak apa. Mungkin tuan-tuan ingat tu. Cuma dia banyak benda fikir. Dia tak terfikir kalau An-Nas tu. Okey, tak apa. Dekat surah 2, surah terakhir, kita akan jumpa Allah ulang perkataan Rabb sekali lagi. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sama dekat ayat pertama, kedua surah Al-Fatihah. Rabb al-alamin, Rabb al-falaq, Rabb an-nas. Jadi al-alamin tu dia punya contoh dia al-falaq, an-nas. Kan kul a'udzu bi rabbil falaq, al-falaq, Rabb kepada al-falaq, Rabb kepada an-nas. Jadi sebenarnya setiap susunan surah tu dia ada mesej dia sebenarnya. Tapi kita akan belajar kemudian saja modul tu. Bila nak habis ni 20-50 insya-Allah kita belajar nanti. Sudah surah-surah tu. Yalah, sebab kita suka sekali kan bila nak habis. Betul. Saya ada jemaah dia minta, "Ustaz, kita nak tadabbur 114 surah. Kita kena mula dengan Al-Baqarah." Saya pun tengok dia tengok saya. Saya kata, kalau kelas minggu sekali, bila nak habis? Saya kata, entah-entah sama ada tuan-tuan yang mati dulu atau saya yang mati dulu. Sebab hidup pasti. Bayangkan nak kupas tu. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai, bayangkan 6,236 ayat. Bila nak habis tu? Tapi semangat dia tu penting. Yang penting apa pun semangat. Semangat tu penting. Ada niat baik tu, alhamdulillah. Sebab itu kita cuba buat konsep fast track nak faham Quran. Kita guna kaedah belajar macam modul yang saya buat ni, modul belajar nama-nama surah je. 140 belajar nama je. Ada tu kelas tu dia akan habis, kita belajar bulan 1 hari tu, kita akan habis bulan 12 je. Sekarang kita sampai juzuk 29 lah. Belajar nama je. Tapi belajar nama ni dia akan dapat belajar tentang apa tujuan surah tu. Cukuplah bagi kita macam sekurang-kurangnya aku tahulah Al-Baqarah ni apa Tuhan nak sampaikan. Belajar nama. Lepas tu kita ada modul belajar surah tu, susunan surah. Kenapa Al-Baqarah, Al-Fatihah, kenapa sebenarnya Ali Imran ni nak kata apa dekat Al-Baqarah, kenapa disusun sampailah kepada An-Nas tu. Okey, lepas tu kita buat modul belajar pembuka penutup je. Pembuka penutup. Tahu tak? Pembuka Al-Baqarah, penutup Al-Baqarah. Pembuka Ali Imran, penutup Ali Imran. Ustaz, kalau yang surah yang Ustaz kata tadi, Al-Quran Maidah, adakah sebab dia diturunkan di Mekah? Bukan. Susunan surah dalam Quran bukan susunan surah dalam Quran yang telah dibukukan, dia tidak disusun mengikut turun. Kalau mengikut turun, tentu surah Al-Alaq kena letak nombor 1. Bukan suratul Fatihah. Surah Fatihah ni di antara nombor 6, nombor 7 Allah turunkan. Tapi surah yang mula-mula surah baca lah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi diletakkan dekat ujung, dekat masuk juzuk amma tu. Kan? Tapi itulah jemaah ni kadang-kadang dia tak percaya kat kita tu kadang. Dia nampak macam belajar nama surah macam agak
Tak apalah, tapi kita ada modul fast track lah. Kita boleh kan nak baca satu ayat, bila nak habis? Satu. Pertama, kadang-kadang yang dugaannya orang yang datang belajar tu datang, kadang dia macam cokfat pula kan. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap tak ada. Sebelum nak habis. Tapi tak apalah. Tapi tak apa, kita check more pula. Silap. Kan. Kejap ada, kejap tak ada. Okey, tapi tak apalah. Semangat tu penting. Okey. Kita mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa sampai tajuk tu ya Allahu akbar? Kita maaf tuan-puan, ini bukan isu untuk kecil-kecilkan, tak ada. Tapi sebab kita, macam saya membilang belajar Quran, saya tinggal kursus law dulu, ambil bilang Quran. Ketika saya jadi lawyer buruk lah. Tak ada lah, gua je. Jadi kita belajar ijazah ni, kita pun tak faham sangat Quran tu, walaupun kita belajar subjek tafsir. Jadi kita turun ke lapangan, bila kita mengajar, kita tahu macam mana nak cepatkan dia, macam nak bagi faham orang. Tapi itulah, alhamdulillah lah, ada modul tu kita dah buat pun. Dan kita nak bawa modul ni kepada anak-anak kita yang hafal Quran. Saya 3 orang nak hafal Quran. Tapi kalau tanya kau hafal apa tu, surah apa tu, entah. Nama surah pun you tak boleh ulas. Contohnya apa surah apa sekarang? Apa surah An-Naba, dia kata. Apa tu An-Naba? An-Naba lah, Naba. Yelah, An-Naba tu apa? An-Naba, nama surah tu Naba tu apa? Lepas tu apa tujuan surah tu? Kita tak minta ulas ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Tapi sekurang-kurangnya nama. Dah tahulah. Belum lagi tanya surah tu Makkiyah ke Madaniyah. Patut ni sebelum dihafal, dia kata Bismillahirrahmanirrahim, suratul Makkiyah. An-Naba tu apa? Berita yang besar, berita yang agung. Berita yang agung tu apa? Pasal hari kiamat. Cukup kat tu. Apa tujuan surah An-Naba tu? Dapat tu cukup. Ni dah hafal je. Amma tasa'alun anin naba'il azim. Faham tak? Tapi akhirnya pula pelajar-pelajar ni dia hafal saja. Tak faham. Dia enggak faham. Dia faham. Dia tak faham. Tapi sekolah lah kena buat. Okey, jalan Itu contoh. Okeylah. Yang ni selingan saja. So siapa yang Betul. Allahumma salli wa sallim Muhammad. Okey. Kita pergi pada ayat yang kedua. Okey. Yang ni sekadar selingan pada tuan-puan ya, supaya boleh membuka mata, boleh cakap kepada pusat-pusat mahatafiz. Kita ada banyak pusat mahatafiz. Kita tak ada pusat faham Quran. Pusat hafal. Tahfiz tu penghafalan, memorize. Tapi apa yang dihafal? Tak tahu apa yang Tak tahu apa yang dihafal. Dia hafal Quran lah. Dia baca Quran. Tapi dia tak faham. Dia tak faham sebab tidak ada modul yang memahamkan dia. Mana lebih utama? Quran turun bukan untuk dihafal, tapi untuk difahami, untuk diamalkan. Tapi bukan kita merangkak hafal. Sebab anak saya pun 3 orang hafal. Tapi kita tak nak buat apa sebab ialah nak ajar modul pun macam masa lah. Okey, alhamdulillah Allah bagi daripada sebelah kita, moga buka ruang kepada orang untuk faham Quran. Baik, ayat yang kedua ni. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. So cara nak kupas dia, kita kena kupas macam ni. Alhamdulillah dulu, lepas tu baru Rabb, lepas tu baru al-alamin. Tapi kita nak ulas tadi, apa tu al-alamin? Sekalian alam. Sekalian alam tu maksudnya selain daripada Allah, dia panggil sekalian alam. Okey, kita tengok dulu nama Rabb. Sebelum pergi alhamdulillah, saya nak kupas Rabbil alamin dulu. Okey, mari kita kupas apa itu Rabb. Nota saya bagi kemudian nanti insya-Allah insya-Allah. Saya bagi kemudian minggu depan saya bagi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya kupas dulu apa tu Rabbil Rabb. Okey, Rabbu Okey. Bahasa paling mudah Rabb ni, kalimah Rabb Rabbu ni Rabba. Sebab tu paling bagus kalau Rabb kita jangan terjemahkan dia Tuhan. Kita kekalkan R-A-B-B, Rabb. Kekalkan dia punya sebutan tu. Sebab Rabbu termasuk salah satu daripada nama Allah yang mulia.
Kita dah belajar ada nama Allah, ada nama Rahman, ada nama Rahim. Rabb tu pun sebenarnya adalah nama Allah yang mulia. Okey, salah satu nama Allah yang mulia. Okey, apa itu Rabb? Okey, Rabb dia bahasa Arab betul? Quran adalah bahasa Arab. Apa tu Rabb? Okey, Rabb dari sudut bahasa ia boleh membawa maksud adalah tuan. As-sayyidu, tuan. Ya, bahasa kita kena faham bahawa bahasa Arab ni dia ada literal dengan technical meaning. Kita belajar lughatan wa istilahan. Dia ada, kita tengok dulu dari sudut bahasa Arab, lepas tu yang istilah dia apa. Dia macam solat. Apa tu solat? Apa tu solat? Solat tu adalah doa sudut bahasa. Tapi istilah dia apa? Yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Maksudnya bahasa dan istilah. So Rabb dari sudut bahasanya adalah bermaksud tuan, Rabb. Kalau kita nak kata tuan rumah, owner rumah ni, kita akan panggil dia Rabb. Apa tu rumah bahasa Arab? Bahasa Arab rumah dia panggil rumatun. Tak ada lah. Rumah dia panggil al-bait. Rumah, baitun. So tuan rumah Rabbul Bait. Betul, Rabbul Bait, tuan rumah. Rabbul Bait, saya tuan rumah ni. Okey, contoh. Okey, tu Rabb juga membawa maksud adalah pendidik. Tu kita dengar istilah yang kata murabbi. Dulu waktu saya join program TV kan, dulu nak masuk AF tak dapat, suara tak sedap. Okey, rupa pun tak ada. Okey, pernah dengar istilah mentor, mentee? Yes. Kan, tujuh ajarku sifu kan, mentor mentee. Ngangguk je kak kan, TV3 yang mentor mentee. Yes. Okey, mentor ada protege, betul. Yes. So TV ni dia nak islamikan dia. So dalam program kami masuk cerita rumah dulu, dia kata yang mentor tu ditukar nama kepada murabbi. Dia nak bagi nampak Islam sikit. Kan? Murabbi ni dia macam pendidik. Kita pernah dengar tak istilah tarbiyah? Apa kata tarbiyah? Itu bahasa Melayu ke? Tarbiyah. Pernah dengar istilah tarbiyah? Tarbiyah ni dia daripada kalimah Rabb lah. Tarbiyah ni macam mendidik. Istilah pakai mendidik. Macam kita educate. Arab dia adalah tarbiyah. So yang mentarbiyah tu, mengeducate tu dia panggil murabbi. Perempuan murabiah. Boleh pakai dua-dua lah, murabbi. Okey. Jadi kat situ Betul tu. Ayat itu. Rabb ni juga sebenarnya sifat dia adalah kepada mendidik. Lepas tu kita faham ni, dia senang kita nak tahu bahawa kenapa Allah sakitkan aku? Kerana Allah nak didik aku. Kerana dia adalah murabbi kita. Kenapa dia tuan? Kalau dia tuan, kau bisa kata yes tuan. Betul tak? Kita akan ambil mana tu dulu. Jadi Allah ni dia menjadikan hidup kita dengan untuk mendidik kita. Sebab kita aku sakit ni mesti ada sebab. Allah didik aku jadi apa ni? Allah buat aku ni jadi apa ni? Itu kita akan jadi baik pada Tuhan. Lepas tu kena kenal dia. Okey. Rabb juga membawa maksud adalah pemilik. Pemilik. Kalau macam pemilik modal, dia panggil Rabbul Mal. Man tu harta. Dia panggil pemilik. Itu sudut bahasa. Pegang makna bahasa. Pegang juga makna bahasa. Tuan, pendidik, pemilik. So kalau tuan, kena buat apa dengan tuan? Yes tuan. Yes ma'am. Ma'am tu angkat muka je. Cekap pinggang je. Okey. Tu kalau Islam bosku. Ya tuan tuan. Jadi daripada kita faham yang ini, kita boleh dengar cakap orang, kita boleh taat cakap orang sebab dia bos aku. Tapi kau ada yang bos bagi sekala bos. Allah. Kan? Kita faham yang ini, insya-Allah akan bawa kita kepada mentaati Allah.
Soalannya kalau Allah kata, hayya 'alas salah, marilah salat. Kita kata, yes Tuhan. Sebab Allah tu juga dia adalah Rabb kita. Okey, dapat 3 makna. Okey. Makna yang lain kalau kita nak ambil istilah dia, Rabb ni dia ada 3 makna serangkai. Dia bukan 3 penyakit serangkai je. Apa 3 penyakit serangkai? Cik manis, darah tinggi, jantung. Ada orang 4 penyakit kan. Okey. 3 serangkai maksud Rabb ni adalah apa? Pencipta, pemilik, termasuk dalam makna pentadbir. Pentadbir, pengurus. Itulah Rabb. Jadi cuba kita ambil perkataan Rabb tadi itu, kita pakaikan dekat ayat tadi tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Sekalian alam tu kita tahu. Sekalian alam termasuk kita lah. Okey, cuba kita tukar. Al-Alamin tu adalah kita manusia. Segala puji bagi Allah, Rabb kepada manusia. Rabb tu apa? Segala puji bagi Allah, pemilik manusia. Segala puji bagi Allah, Tuan bagi segala manusia. Segala puji bagi Allah adalah pendidik manusia. Segala puji bagi Allah, pencipta, pentadbir kepada manusia. Okay. Sebab tapi itu manusia. Tapi kalau kita ambil lebih luas, Al-Alamin, ke alam. Siapa yang pencipta langit? Rabb. Rabb. Siapa yang pencipta bumi? Rabb. Siapa yang turunkan hujan? Rabb. Siapa yang menjalankan takdir kita, cipta masa, cipta semua-semua? Rabb. Okay, Rabb. Faham? Dapat ini sangat penting untuk memahami kenapa bismillah, kenapa alhamdulillah, kenapa kata Rahman dan Rahim. Okay. Jadi dalam ayat itu Allah meminta kita puji dia. Segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Cara dia takbir sekalian alam macam mana? Cara dia takbir sekalian alam. Adakah cara dia takbir sekalian alam ni yang ini indah saja? Adakah ada kali dia mentadbir sekalian alam ini dia bagikan manusia susah? Kan? Ada kali dia mentadbirkan alam ini dalam keadaan dia bagi manusia penyakit. Kita dah melalui dah satu zaman, cara Allah takbirkan alam ni didatangkan COVID. Sebab tu orang yang beriman dia akan dapat rahmat daripada COVID. Tapi orang yang tak beriman dia akan menjadi azab bagi dia. Sakit sama je. Semua terkena juga. Muslim ke tak Muslim. Tapi cara kita mengurus benda itu, ada jadi rahmat, ada jadi azab. Tapi kalau manusia dia faham ayat 2 ni, apa pun jadilah hidup dia, apa jadi pada anak dia, jadi pada keluarga dia, jadi pada perniagaan dia, jadi pada apa yang dia planning, dia akan terikat kepada Rabbul Alamin. Boleh faham tak maksudnya? Sebab kalau kita ambil makna tadi tu, Tuan, pemilik, pendidik, apa yang jadi lagi kita sebenarnya Allah nak didik kita. Ingat tadi Ar-Rahman, kita baca Ar-Rahman, ingat tak Ar-Rahman? Allah ni lebih sayang kita daripada mak sayangkan kita. Ingat kisah kita bawa contoh seorang ibu yang dicari anak dia selepas perang. Nabi tanya, adakah mak dia sanggup lemparkan anak besar neraka? Oh, mestilah tak nak. Mana ibu yang tak sanggup lemparkan anak besar neraka? Kan Nabi kata Allah lebih mengasihi kamu daripada ibu yang mengasihi anak dia. Tapi kita tak nampak kisah yang Tuhan tu. Sebab kita tak nampak, sebab kita tak nampak depan mata. Kalau mak, kita fahamlah dekat dengan kita, rasa dulu. Sebenarnya Allah tu ada dekat dengan kita. Allah katakan bahawa Allah tu lebih dekat pada kita daripada ibu kita. Macam mana nak bawa dia? Itu Allah hantar Rasul, Allah bagikan kitab untuk kita, supaya kita, kalau ibu tak nak masukkan anak dalam neraka, Allah pun sebenarnya nak masukkan kita ke dalam. Lepas tu dia bagi jalan. Tapi kita sendiri yang bawa diri kita pilih yang satu lagi tu.
Okey. Jadi Allah dididik kita. Apa yang dididik kita? Allah didik kita. Lepas tu kadang-kadang orang mungkin dia mungkin tak nampak bahawa dia tak nampak dalam hidup dia sebenarnya ada kebaikan. Allah didik dia. Nanti kita akan panjang sikit Rabbul Alamin, kita akan panjangkan lagi. Kita akan bawa ayat Quran lain yang menunjukkan cara Allah mendidik kita. Betul Rabbul Alamin. Jadi guru kita yang paling besar kita adalah Allah. Dia juga takdirkan hidup kita. Sebab tu Nabi pagi-pagi Nabi selalu amalkan satu zikir pagi tu. Ingat tak? Zikir pagi tu. Nabi amal, ingat tak yang ya Hayyu ya Qayyum tu? Hayyu ya Qayyum belum mati tak. Lagi tak? Asli syatani. Akak Misha ni mana tu kak? Dia pergi kat Pakistan tu. Okey. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika dengan rahmatmu astaghith, aku minta pertolongan. Lepas tu aslih li perbaikilah keadaan aku. Sya'ni kullu, dalam semua benda tu maksudnya dalam aku jadi ibu, dalam aku jadi guru, dalam aku jadi anak, dalam aku jadi isteri, aku jadi apa-apa, tolonglah bantu aku ya Allah, baiki keadaan aku. Betul tak? Lepas tu Nabi kata apa? Jangan tinggalkan aku bersendirian untuk uruskan hidup aku ni. Bitarfata'in, walaupun sekelip mata. Lepas tu Nabi dia kenal Allah. Dia tahu pengantung hidup dengan Allah. Pada kenal Allah dia. Cara kita ni kita tak kenal. Kalau kita tak kenal Tuhan, tak nampak Tuhan tu besar, tu kita besarkan orang lain. Kita lebih puji makhluk, besarkan makhluk. Kita rasa macam makhluk tak ada, aku tak boleh hidup. Aku rasa macam sebab. Tapi kalau dia kenal Allah, makhluk ni tak ada apa pun. Sebab kita salah membesarkan, salah tengok. Habis masa RM1 umur. Faham tak? Tapi alhamdulillah Allah bagi kita rezeki, kita kenal Allah. So itu yang keluarnya doa kita, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa ma rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku kerana Allah Taala. Are you sure? Betul tak? Jadi kalau kita kenal Allah, kita akan makin kuat. Dia kenal lah. Lepas tu kita akan belajar lah. Tapi memang tak cukup belajar Al-Fatihah saja sebab dia kena belajar nama-nama yang lain. Nanti kalau masuk surah Ayatul Kursi, kita akan belajar nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pemilik. Itu kita kena belajar. Kita kena belajar ayat yang paling agung. Ini surah yang paling agung. Kalau ayat yang paling agung, Ayatul Kursi. Kenapa ayat tu bayangkan 6,236 ayat? Itu ayat yang the best sekali, paling agung di antara 6,200 lebih ayat. Ada something kat situ. Kita cuma tahu baca kursi kalau jin. Syaitan. Tapi kalau kita faham, dia lagi kuat ayat. Ayat lebih mujarab. Sebab dia tak yakin. Dia kata, ya ke buat ni, ya ke. Dan mesti jadi, betul tak jadi. Okay, kita belajar lah. Tapi kita dapat kat sini, secara ringkas dia, Rabbil Alamin, faham Rabb tu. Okay, maksudnya Rabbil Alamin adalah nama Allah yang menunjukkan dia adalah pencipta bagi sekalian alam. Rabbil Alamin, bahawa Allah Ta'ala ni dalam dia mencipta, dia akan menjadi tuan bagi apa yang diciptakan. Allah Ta'ala ni juga dalam apa yang diciptakan tu, dia juga menjadi pemilik dia. Apabila dia jadi pemilik dia juga ia akan menguruskan apa yang dia miliki dia. Dia cipta kita, dia pemilik kita, dan dia akan menguruskan kita. Sepatutnya kita menyerahkan apa kita buat tu kepada dia, bukan menyerahkan apa yang kita buat kepada makhluk. Sepatutnya kita, ya Allah, hari ni kau nak buat aku apa? Tapi kita kena usaha, minta lah. Ada usaha. Bukan itulah lagi Allah Maha Rezeki. Dia lah rezeki tu. Dia lah rezeki tu kan. Ada lah Tuhan. Itu dia panggil belajar tak habis. Memanglah Allah tu, dia uruskan hidup kita. Dia cipta kita. Dia akan uruskan kita. Tapi cara urus kita kena baca yang lain lah juga. Faham tak? Jadi antara yang kita boleh minta kepada Allah, doa. Nanti saya akan kongsi doa ubah takdir.
Boleh. Ada doa. Tak ada tangan dia. Dia boleh ubah. Nak panjang umur, nak pendek umur. Allah boleh buat. Jadi patutnya kita cuma rancang. Itu selalu kita sebut kan. Kita merancang saja. Allah yang menentukan. Pandai pula dia sebut tu. Betul lah tu. Betul lah tu. Kita hanya merancang. Allah yang menentukan tu betul. Tapi kena betul aplikasi benda tu pada benda lain. Patutnya setiap perkara buat ni tahu kepada Tuhan. Itu yang tapi kita kena minta pada Allah. Sebab Allah ni dia pemilik kita. Dia boleh urus baik atau buruk, betul. Dia boleh luaskan rezeki, dia boleh sempitkan rezeki. Jadi kita ni minta kepada Tuhan kita. Dengan Tuhan, saya nak gaji lebih. Tuhan nak bagi tak? Dia boleh buat. Aku nak pecat kau, kita nak pecat kau. Tapi kita kena buat apa? Saya serahkan kepada bos lah. Nak pecat saya ke? Nak apa ke? Patutnya kita usahalah kan? Naiklah gaji sikit bos. Allah Ta'ala minta, ya Allah, bagi aku kaya. Boleh. Sebab tu Nabi dia ada zikir-zikir pagi dah. Nabi pagi-pagi start subuh je dia dah minta pada Tuhan. Antara yang doa tadi tu lah. Dia kata, biarlah engkau lah Tuhan yang akan dia akan membaiki keadaan aku macam ni. Tu kalau baca doa Nabi pagi-pagi tu, ya Allah, Nabi minta macam-macam. Nabi kata Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'da. Nabi kata apa? Aku minta kepada ya Allah, kepada engkau, apa saja kebaikan hari ini bagi padaku. Aku minta kepadamu ya Allah perlindungan daripada keburukan. Apa keburukan daripada hari ini kau jauhkan. Nabi minta baik dan buruk. Sebab memang kita percaya, memang kita pegang Allah tu Rabbul Alamin. Dia boleh buat alam ni jadi apa? Uhara, dia boleh, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi kita kena minta pada Tuhan. Sebab minta tu kita baca kat surah Al-Fatihah nanti, di ayat nombor 5. Kita bukan hanya iyyaka na'budu, tapi wa iyyaka nasta'in. Minta pada Tuhan. Sebenarnya minta tu pun jadi ibadat. Nanti kita baca, Nabi minta jangan jadi fakir. Nabi kata, Nabi minta kalau boleh jangan ada malas. Malas ni kalau kena, penyakit malas ni kalau kena, ya Allah, tetap penyakit malas. Sebab tu Nabi minta bagi-bagi. Okay, Rabbi inni a'udzubika minal kasal, jauhkan daripada malas, daripada takut, daripada penyakit daripada penyakit tua, lanjut tua. Makin tua makin menjadi-jadi dengan orang kata kan lah. Tambah lagi tua yang nyanyuk, jangan. Nabi minta pada Allah. Nabi tak minta pada Tuhan. Kan? Tuhan kita minta. Apakah? Daripada kemalasan. Minta kat kepalasan. Lepas tu kalau kita baca doa zikir pagi Nabi, tu kan Nabi. Takkanlah Allah Ta'ala tak bagi yang baik-baik, tapi nak bagi tunjuk pada kita, walaupun aku Nabi, tapi aku doa pagi, sambil zikir-zikir pagi tu. Sampai Nabi kata, ya Allah, jadikanlah kebaikan pada pendengaranku, kesihatanku, tubuh badanku. Sebab Allah Ta'ala dia boleh uruskan kita. Kita minta pada Tuhan. Kenapa tak minta pada Tuhan? Takdir dia boleh ubah. Tapi kena belajarlah, ada doa, waktu doa apa, waktu bila sesuai, untuk waktu keemasan, untuk minta pada Allah tu dipanggil doa-doa mustajab. Apa bentuk doa yang paling terbaik, macam tu. Tapi kita pegang apa pun kita minta kepada Allah, Allah tak akan kecewakan. Nanti kita belajar lagi. Ada tak doa kita yang Allah tak kabul, yang Allah tak kabulkan? Siapa sini yang doa ada minta Allah tak kabulkan? Masih belum kabulkan? Ada tak? Ada dia halfway. Sebab sebenarnya enggak ada mana-mana doa kita yang tidak diterima oleh Tuhan. Kerana cara Allah kabulkan doa tu 3 cara. Cara pertama, Tuhan bagi apa kita minta tu sebiji, lambat atau cepat. Yang kedua, Tuhan tukar yang kita minta tu dengan lebih yang benda lebih penting. Sekarang kita minta kaya, contoh. Tapi Tuhan Maha mengatakan, kalau kau kaya kau jadi apa? Tapi kalau berdiri mungkin kau dah jadi lain. Mungkin kita sempat gimana ilmu ke, mungkin Tuhan tak bagi kau kaya. Tapi Tuhan tukar benda lebih yang lebih necessary untuk kita. Kita tak tahu esok kita perlu apa, minggu depan jadi apa. Tuhan yang Maha mengetahui. Sebab tu bentuk doa yang kedua Allah kabulkan, tapi dengan tukar yang lebih bermanfaat. Allah lindung kita daripada benda yang buruk. Dalam hadis sebut. Yang ketiga, Allah Ta'ala simpan doa tu nanti ditukar ia dengan pahala yang besar.
Ya kan? Boleh tanya yang 3 cara dia makbulkan tu. Okey. Kata yang kalau kata yang kedua yang kata Ustaz kata Ya, yang ya. kedua tu, mungkin dia kan yang macam Ustaz kata dia tak bagi yang doa Sama seperti kita minta. mungkinkah dia maksud dia bagikan ujian juga Ah, untuk nak divertkan yang ialah dia bagi melalui ujian juga ke untuk macam yang kedua tu Nabi sebut Allah lindung kita daripada musibah. Ya, Allah tak bagi contohnya kita nak minta apa? Kita nak minta apa? macam kita nak minta kaya tu. Dia minta kaya. Allah tak bagi kita kaya. Tapi Allah tukar lindung kita daripada perkara yang buruk yang berlaku. Mungkin Tuhan kata mungkin kita ni mungkin accident contoh. Tapi Tuhan selamatkan kita, Tuhan elak kita. Kita nasib baik aku tak kena langgar. Sebenarnya kita kena nasib baik. Sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan tak tukar. Mungkin kita pernah doa Tuhan tak bagi tapi Tuhan tukar dengan Pujian yalah, dengan perkara tu Allah tukar. Betul lagi kenal Allah lagi seronok hidup. Akan lagi dia boleh macam ni lah berlaku pada kita yang bukan-bukan, kita boleh bertenang, kita dapat dia punya ubat dia. Kita akan sedih dengan musibah. Tak ada orang suka dengan musibah. Betul tak? Tak ada orang yang nak masalah. Macam kita sendiri kita iman, tak ada orang nak masalah. Kalau cepat-cepat nak keluar masalah. Tapi kita boleh macam kena sekejap, macam sedih sekejap ke, mungkin kita termenung sekejap, tapi kita ada penguat dia. Kita kenal Tuhan, tak apa. Benda yang berat boleh jadi kecil je. Tapi kalau tak kenal Tuhan, benda kecil pun nampak dia besar. Kecil je benda tu, tapi tulis status complicated. Faham tak? Benda kecil je. Tapi Allah Maha Kaya. Dia bagi solusi 1, solusi 2, solusi 3. Sikit. Nanti kita akan ajar. Dia cakap, you ada masalah apa? So, bagi solusi lah. So, bagi dah semua-semua je dalam Quran Al-Karim. Okey, itu dekat Rabbil Alamin. Nanti kita akan bincangkan lagi kenapa Allah minta kita puji dia. Kenapa Allah puji diri sendiri? Kan dia puji diri sendiri tu. Alhamdulillah Alamin. Segala puji kepada Allah Rabbul Alamin. Baik, ada apa soalan? Ada bertanya? Ya Kak? Soalan yang satu tu yang balik Ya. kepada sini. Yang Ustaz kata yang Ar-Rahim tadi tu kan Okey. Allah diguna untuk Rasul. Terus sebab diguna pada Nabi. Okey. Kan? Jadi sebab Ar-Rahim tu juga maksudnya kasih sayang. Okey. Jadi sebab tu ke Nabi Muhammad tu boleh bagi syafaat? Adakah itu Betul. Nabi SAW memang boleh memberikan syafaat. Syafaat Nabi lebih kurang ada 7 atau 8 syafaat. Tetapi syafaat dia terikat kepada beberapa syarat dan term and condition dia. Nak tahu syarat sebenarnya ada 3. 3 syarat melayakkan pemberi syafaat dan yang menerima syafaat. Contohnya Rasul pemberi syafaat. So yang nak menerima syafaat kita. So kita nak dapat syafaat daripada Nabi ni ada satu syarat. Syarat-syaratnya minggu depan, tak adalah saya sebut hari ni juga. Okey. Dalam surah ada ayat tapi saya dekat handphone. Okey. Syarat 3 syarat untuk syafaat diberi Satu syarat tu Allah sebut dalam ayatul kursi pun. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang boleh memberikan syafaat melainkan mendapat keizinannya. Jadi syarat syafaat 3, 1 izin. Takdir ni kalau kita nak faham, nak belajar dia, kita kena tahu pertama takdir mesti dikaitkan dengan dengan kaitkan dia tertulis. Kita pegang dulu. Dia takdir ni semua telah tertulis. Okey. Yang kedua, takdir dikaitkan dengan ilmu Allah. Ilmu Allah. Kena bincang tentang ilmu Allah. Sebab Allah takkan tulis yang pada depan Allah tak tahu. Okey. Yang ketiga, takdir dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Kalau Allah tak ada kuasa, macam ni dia nak jalankan yang tahun depan, yang macam. Yang keempat, takdir dikaitkan dengan kehendak Allah. Al-iradah. So Allah ni, dia berkehendak, dia boleh jadikan apa yang dia tulis, dia boleh jadikan apa tak tulis. Betul tak?
Takdir sebab dia pemegang takdir, dia penulis takdir, dia penentu takdir. So Allah Ta'ala boleh buat dengan takdir dia. Takdir telah tertulis Lauh Mahfuz. Takdir ini, macam mana takdir kita tak tertulis? Dah 10 tahun lagi, takkan Tuhan tahu? Tuhan tahu sebab dia kaitkan dengan ilmu dia. Macam mana Tuhan nak jalankan takdir 10 tahun akan datang? Dia ada berkuasa. Betul. Tapi kalau kita minta, kita buat amal, contoh kita kata, contoh Nabi kata sesiapa yang menyambung silaturahim, maka Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya. Umur kita sekian, tapi Tuhan boleh panjangkan ke? Tuhan berkehendak untuk jalankan apa yang dia takdirkan. Boleh faham empat rukun ni? Bolehlah memahami tentang takdir. Bila takdir itu Allah Ta'ala jalankan setiap tahun, tu panjang pula cerita dia. Tahu kan? Siapa yang menjalankan takdir kita? Bukan. Siapa yang jalankan takdir kita? Bagi rezeki, sakit, sihat, Allah lah. Tapi Allah, ingat, Allah mempunyai utusan-utusannya, mempunyai pesuruh-pesuruhnya. Sebab dia Tuhan. Utusan Allah di langit, malaikat. Bila malaikat tu tahu? Enggak tahu ya? Waduh. Takdir kita diberitahu oleh Allah untuk setahun oleh Allah kepada para malaikat adalah pada pada malam Al-Qadar. Pada malam Al-Qadar. Apa maksud qadar? Qadar kan? Orang sebut qadar. Qadar tu takdir lah. Jadi malam Al-Qadar adalah malam taqdir. Masa tu kita kena berdoa banyak. Ustaz, masa malam tu kita punya buku tu dibawa naik. Bukan buku dibawa naik. Malam itu adalah malam takdir kita tahun lepas tamat. Malaikat tahu. Jadi dibagikan perincian takdir kita yang akan dijalankan tahun Untuk renew balik kan? dia macam bukan renew, dia macam bagi tahu lagi tahun macam kita kan setahun per tahun. So malam Al-Qadar tahun yang bulan Ramadan tahun ni adalah takdir kita yang malaikat tahu yang malam Al-Qadar tahun lepas, yang tahun lepas. So dia bagi yang baru pula. Yang baru tu maksudnya yang sepanjang malam Al-Qadar tahun ni sampai malam Al-Qadar Ramadan. Macam itulah setiap tahun. Itu pasal masa malam Yeah. kita diminta untuk berdoa. Buat qiyam. Sebab tu kalau bincang apa tu malam Al-Qadar, dalil dia adalah surah Ad-Dukhan. Surah nombor 44. Betul ramai orang tanya, apa tu malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar tu Lailatul Qadar lah Ustaz. Ya Lailatul Qadar tu apa? Malam Al-Qadar lah Ustaz. Kita kata kalau macam tu, macam pimai-pimai tang tu. Allah. Ada ingat masa kita Okey kak. ada ingat yang masa kita awal orang tu yang untuk buka yang tu. Ingat time tu. Awal doa orang tu orang Melayu aja yang membuatnya. Ya Allah. Kena masa Saya sebut lah. Tapi dia macam ni, berdoa boleh. Awal tahun ke, tengah tahun ke, hujung tahun. Kalau tanya orang, kenapa pula kau doa awal tahun je? Tengah tahun ke kau doa? Doa bila-bila je boleh. Cuma orang kita ni sebab dia tahu macam awal dan hujung. Sebenarnya takdir kita, apa kita buat ni, ada Allah tahu setiap hari, ada Allah tahu setiap minggu, ada yang Allah tahu dia setiap tahun. Setiap hari tu apa dia? Pagi petang. Ada dua malaikat tukar shift subuh dengan asar. Ada surat. Tuan tanya kau, sewaktu kau tukar shift tadi, kau tinggalkan hamba-Ku, mereka tu buat apa? Cerita. Malaikat katalah waktu kami datang dia solat, itu kelebihan subuh dan asar. Setiap hari. Setiap minggu
Isnin Khamis. Khamis. Sebab tu Nabi kata aku suka berpuasa pada Isnin Khamis kerana aku nak amalku naik ke langit tu. Satu lagi pada malam, satu lagi adalah buku tu sebenarnya okey. Dia ingat buku tu. Setahun by setahun lah. Masa malam Al-Qadar adalah malam perincian, ingat ya. Perincian malaikat dapat setahun punya, setahun by setahun. Okey, dalil dia surah Dukhan ayat nombor 4 tu, ayat inna anzalnahu fi lailatin. Waduh, surah Ad-Dukhan bukan Lailatul Qadar. Nampak kan? Ayat tu satu bunyi inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ayat ni sebenarnya pasal malam Qadar tu, cuma tukar nama belakang dia. Malam yang berkat, malam Al-Qadar. So dua surah tu kena dikombinasikan dia. Lepas tu dekat ayat tu Tuhan kata apa? Fiha yufraku kullu amrin hakim. Tuhan kata pada malam itu diperincikan, didetailkan setiap urusan yang penuh kehikmahan. Apa kullu amrin itu? Itu yang dalam surah Al-Qadar tu juga. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sama macam ayat yang fiha kullu amrin hakim. Okey? Jelas. Tapi sewaktu malaikat duduk sembang-sembang pasal takdir tu, jin naik dengar. Malaikat cakap apa tu? Mereka transfer. Bam. Tapi selepas Nabi Muhammad SAW diutuskan, mereka nak pergi dengar jin-jin naik ke langit-langit tu, dengar malaikat sembang apa ni, tak dapat. Mereka dapati ada malaikat yang jaga dengan tahi bintang. Tahi bintang? Dalam Quran Allah kata fungsi bintang kan salah satunya adalah rujuman lisyayatin, merejam syaitan. Dalam ilmu merejam syaitan tu, syaitan yang akan naik ke langit, dia pendengar je balik. Tapi ada juga yang terlepas. Tahu tak berita tu disampaikan kepada siapa yang dapat dengar malaikat sembang? Tun hujung pelalang semua tu lah. Berita tu sampai ke siapa? Berita tu sampai dekat minggu depan kita sambung. Tak adalah. Berita tu dia sampai dekat Momon. Dukun-dukun pawang-pawang. Lepas tu tuan pergi kat dia, saya tahu awak ni sakit apa, awak ni duduk kat mana. Mesti kita kata, wah hebatlah tu. Sebenarnya dapat tahu satu je. Siapa yang sampai? Jin. Buka suratul Hijr, buka suratul Saffat, ada tu surah lagi. Syuara ke? Baca ya. Okey? Jelas. InsyaAllah nanti kita kupas lagi. Sebab kita nak menjamu takdir kita ada sedikit macam ni. Tadi saya kerja waktu lah. Okey. Ada soalan? Ada apa-apa lagi pertanyaan? Tapi itulah Ustaz yang macam masa malam Lailatul Qadar tu, kita ialah start saya yang saya dapat lah ilmu dulu tu. Okey, yang Kak. saya tahu tentang masa tu lah kita punya qadar tu. Ialah takdir kita tu adalah juga. Ialah kita boleh berdoa masa tu untuk Boleh Kak, kita boleh doa. Okay, memang kalau doa pahala ganda-ganda apa semua. Ialah doa untuk kadar-kadar kita untuk takdir kita tahun tu untuk elok-elok saja kan ada. Kalau elok-elok biasa awak buat bulan berapa Rejab bulan apa? Awak awal akhir tahun tu? Muharram. 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 Kan kita digalakkan Secara umum boleh doa. Doa Allah galakkan. Tapi adakah teks doa itu dari Nabi? Jawapannya tidak. Tapi masa Lailatul Qadar kita digalakkan untuk tidak tidur satu malam. Betul Kak, betul. Sebab malam, kalau sebut malam Al-Qadar, kalau sebut malam bermula maghrib sampai subuh. Kita digalakkan untuk Ya, patutnya siang tu kita tidur, malam tu kita berjaga. Sebab nak dapat full day, full malam. Lailatun.
So kalau kita buat pukul 9, 12 tidur, dapat berapa jam je. Batu orang dah salah faham yang satu malam bersama dengan 1000 bulan tu sebenarnya satu malam nisbah 1000 bulan, satu malam penuh 1000 bulan. Sebab kata Lailatul tu malam. Yes, so, dia malam, istilah malam bermula maghrib sampai subuh. Bermakna masa bulan Ramadan dapat tak malam Al-Qadar? Dapat. Mesti kena. Tak terlepas lah. Ha, betul tak? Betul. Maknanya tak lepas. Sebab kita duduk dengar malam Al-Qadar tu kan, malam tu udara dia. Sebenarnya tidak ada dalil menunjukkan tanda. Kalau kita bermula maghrib tu kita nak ibadat dah, tentu kena pada satu malam tu. Kena. Sebab malam Qadar bermula malam. Dia tak kata malam Qadar bermula tengah malam. Dia kata malam. Tak tengok awal maghrib. Maknanya 20 hari bulan tu contohlah. Mungkin kena, mungkin malam satu. Sebab kalau kita kan sembahyang maghrib. Ya. Kita baca Quran ke, zikir sekejap ke, kena kan. Mesti kena. Tapi tentu orang duk sibuk pergi buku Ah. puasa dekat dia. Contoh boleh. Syah, mesti kena. Surah Duhan dia memang pasal urusan, segala urusan berhubungan dengan kehidupan manusia, makhluk hidup, mati, rezeki, untung baik, untung buruk. Masuk. Walaupun surah Duhan tu dia punya Asap. maksud dia asap dia kabut asap. So kalau kita belajar tu, kalau kita belajar dalam surah, kita akan beritahu kenapa Allah namakan dia asap dekat surah tu. Apa tujuan surah Ad-Dukhan? Kenapa dia gunakan asap? Lepas tu kita belajar dalam surah. Soalannya kita tak perlu nak belajar satu ayat dah. Dia fast track, belajar betul fast track. Bukan kita tak nak belajar satu ayat ni, waktu kita tak kejar. Lepas belajar jam tu, belajar nama, tujuan surah, pembuka penutup, susunan 114 surah, baru terjun kepada ayat. Paling elok last kali kita letak dengan sinopsis, segmentasi. Baru masuk ayat berayat. Itu yang saya sedang buat sekarang lah, bantu untuk faham. Dan saya sini dapat ilmu lah banyak. Okey. Kita apa pun saya nanti dekat menyemakan. Okey, jazakumullah khair kepada sahabat-sahabat yang ikut di TikTok. Jazakumullah khair. Okey. Hari ini kita baru masuk membincangkan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan, hari yang sama, mula jam 10.30 pagi. Siapa yang nak dapatkan nota, tolong tinggalkan mesej di kepada saya, tuliskan sekali dengan alamat email, kepada saya. Okey, saya akan hantar insya-Allah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Doa. Jom kita doa untuk Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, kerana Engkau adalah Tuhan yang Ahad, As-Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah Ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah pada pagi ini, memohon kepadamu ya Allah dengan sebaik-baik permohonan, dengan sebaik-baik hajat, dengan sebaik-baik permintaan kepadamu ya Allah, sebagaimana permintaan akan segala kebaikan yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami juga memohon kepadamu ya Allah pada pagi ini ya Allah akan perlindungan daripada segala keburukan seperti mana yang pernah dipohon oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin, dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati meninggalkan kami. Ya Allah ya Aziz, ya Allah ya Maha Perkasa, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar ya Mutakabbir. Ya Allah ya Jabbar, ya Allah Al-Aziz, Engkau
kalahkanlah ya Allah, Engkau tewaskanlah ya Allah musuh-musuhmu ya Allah, yang mana mereka ini adalah tergolong daripada golongan al-Yahud, di kalangan orang Yahudi ya Allah, yang mereka ini Engkau gelar mereka dalam Al-Quranul Karim sebagai golongan yang al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai olehmu ya Allah. Dengan kemurkaanmu ya Allah, dengan perkasaanmu ya Allah, maka Engkau tewaskanlah mereka ya Allah, porak-perandakanlah kesatuan mereka ya Allah, campaklah kepada mereka sifat lemah ya Allah. Janganlah Engkau berikan sedikit ruang pun kepada mereka untuk mengatasi, mengalahkan orang-orang Islam di kalangan hamba-hamba yang beriman ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Engkau berilah pertolongan, kerana Engkau adalah Tuhan As-Samad. Engkau adalah Tuhan As-Samad yang menjadi tempat makhluk semua bersandar kepadamu ya Allah. Tiada tempat dan tiada ruang lain melainkan kami memerlukan pertolongan daripada-Mu ya Allah, agar Engkau memberilah kekuatan kepada tentera-tentera orang Islam ya Allah yang sedang berjuang di mana saja mereka berada ya Allah, khususnya yang berada di bumi Palestin ya Allah. Mereka mengorbankan jiwa mereka, mereka mengorbankan harta benda mereka-Mu, harta benda yang Kau gunakan kepada mereka, kepadamu ya Allah, semata-mata demi menegakkan kebenaran, semata-mata ingin mempertahankan tanah air mereka ya Allah, telah dirampas oleh musuh-musuhmu ya Allah. Engkau berilah mereka kekuatan ya Allah, Engkau kuatkanlah kepada zahir dan batin mereka ya Allah. Engkau berilah mereka kemenangan ya Allah, berilah kepada mereka keberanian ya Allah. Teguhkanlah hati-hati mereka ya Allah, agar mereka dapat mengatasi musuh-musuhmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau hantarkanlah kepada mereka ya Allah pertolongan di kalangan para tentera-Mu ya Allah, seperti para malaikat yang pernah Engkau turunkan untuk membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa mana Nabi-Mu itu berada dalam perang Badar ya Allah. Engkau kembalikanlah, Engkau turunkanlah para malaikat itu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau hantarkan juga kepada tentera-tentera yang memusuhi orang Islam ya Allah, seperti tentera di kalangan burung ababil, burung yang datang beramai-ramai, burung yang datang berkelompok-kelompok ya Allah, seperti mana mereka pernah Engkau hantar untuk mengatasi tentera Abraha, seperti mana yang Engkau telah jelaskan di dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau campakkanlah rasa iman kepada kami ya Allah, Engkau campaklah rasa kasih dan sayang kami, campaklah kepada kami ya Allah, kukuhkanlah perasaan simpati, perasaan empati dalam diri kami ya Allah. Semoga kami menjadi hamba yang sentiasa menyayangi, menyayangi dan mengasihi Muslim-Muslim yang berada di dunia ini ya Allah. Jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat yang mementingkan diri sendiri, jauhkanlah kami ya Allah sifat yang takut, jauhkanlah kami ya Allah daripada sifat-sifat yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.